Okey, selamat datang untuk modul pertama dalam kursus Business Model Canvas. So, dalam modul yang pertama ini, apa yang anda akan pelajari adalah berkenaan dengan definasi Business Model Canvas. Kenapa anda sebagai seorang entrepreneur perlu memahami apakah sebenarnya Business Model Canvas. Okey. Dan yang kedua adalah kita akan pelajari dalam mengenal pasti apakah elemen-elemen yang ada di dalam BMC untuk memastikan perniagaan yang bakal kita tubuhkan itu mempunyai nilai tambah. Okey. So, yang pertama, saya akan membicarakan ataupun membincangkan berkenaan dengan definasi Business Model Canvas ataupun dalam short formnya adalah BMC. Okey, kenapa seorang usahawan itu perlu memahami model canvas? Kerana model canvas itu adalah satu perkara asas dalam sesebuah perniagaan, yang mana business model canvas ini adalah sebuah perancangan bagi memastikan perjalanan operasi perniagaan, mengenal pasti sumber pendapatan, sasaran pelanggan, produk dan juga kos yang akan yang berhubung ataupun yang berkena-mengena dengan servis ataupun produk yang kita akan tawarkan kepada pelanggan kita, potential customer kita. Okey? Dan dalam masa yang sama, business model canvas ini adalah satu model yang mana dia akan membantu anda sebagai usahawan untuk memahami sifat perniagaan itu secara yang lebih holistik, secara lebih sistematik, mudah dan jelas dengan hanya sekeping kertas. Okey, dengan hanya sekeping kertas itu, anda sebagai seorang usahawan dapat memahami secara keseluruhan apakah sebenarnya yang akan terjadi kepada bisnes ataupun perniagaan yang anda akan jalankan. Okey, so dalam bahasa mudahnya, BMC ini merupakan satu perancangan yang holistik mengenai bisnes anda. Kenapa saya kata holistik? Sebab dia akan menyentuh berkenaan dengan 9 elemen yang anda perlu mengambil kira bila mana anda merancang perniagaan anda. Okey. Business model canvas ini sangat popular digunakan dan sangat berguna di kalangan startup company. Okay, company yang baru nak memulakan perniagaan, yang mana business model canvas ini akan membantu para usahawan tersebut untuk merangka apakah kerja inovasi, okay, pada masa hadapan. Maksudnya kita merangka apa yang akan berlaku kepada perniagaan yang kita akan tubuhkan nanti. Dari segi sumber pendapatannya, dari segi sasaran pelanggannya, siapakah sasaran pelanggan, dari segi produknya, dari segi kosnya. Okey? Dan mungkin juga dari segi hubungan kita dengan bakal pelanggan kita. Okey? Right. So, selain itu juga, business model canvas ini akan membantu para usahawan dalam mencapai target ataupun misi dan visi syarikat anda yang akan anda tubuhkan lah. Okay? Yang anda akan tubuhkan. So, BMC ni secara bahasa mudahnya, ianya mudah dikendalikan. Okay? Wajib digunakan sebagai perkara asas dalam perniagaan, dalam merangka perniagaan dengan hanya sehelai hamparan kertas yang dibahagikan kepada beberapa pecahan. Apakah yang dimaksudkan pecahan tersebut?
Selepas ini saya akan terangkan satu persatu berkenaan pecahan-pecahan ataupun elemen-elemen yang perlu anda tahu di dalam merangka perniagaan anda menggunakan business model Canvas. Okay? Right. So, kenapa kita sebagai usahawan memerlukan business model Canvas ini? Kenapa pentingnya kita kena tahu berkenaan dengan business model Canvas? Kerana yang pertama, model Canvas ataupun BMC ini ianya lebih fokus, lebih concise, okay? Ianya lebih fokus, right? So, kenapa saya kata BMC ini adalah lebih fokus? Kerana ia hanya melibatkan satu helaian hamparan kertas. Okay? Hanya satu helaian kertas yang mana kita akan pecahkan kepada elemen-elemen untuk anda memulakan perniagaan anda. Okay? Memulakan perniagaan anda. Okay? Dan seterusnya, kenapa BMC? Kerana BMC ini lebih senang untuk difahami dan sangat ringkas. Okey, bagaimana ianya adalah sebuah blueprint untuk you mendefinasikan apakah sebenarnya perniagaan yang anda akan jalankan. Okey, dan bagaimana anda merancang untuk memperluaskan lagi perniagaan anda. Okay, so it is sort of communication tools bersama dengan tim perniagaan anda, bersama dengan kita punya pelabur, bersama dengan partner-partner as well as kita punya pekerja untuk memastikan misi dan visi perniagaan itu tercapai. Okay, yang seterusnya, BMC ini akan menumpukan kepada keperluan pengguna. Bila mana kita nak menubuhkan sesebuah perniagaan, usahawan tersebut perlu memastikan, perlu menumpukan kepada apa yang diperlukan oleh pengguna tersebut. Okey, yang mana business model Canvas ini akan memastikan anda memikir beyond daripada produk yang you akan keluarkan ataupun servis yang you akan keluarkan. Yang mana dia akan memberikan ataupun menumpukan kepada apakah jenis sumber-sumber yang you perlukan as well as different segment of different customer segment, okay, yang akan kita berikan kepada kita punya pengguna ataupun pelanggan. Okay, alright. Yang seterusnya, kenapa kita perlukan BMC? Kerana BMC ini akan mengurangkan risiko kegagalan di dalam bisnes. Sebab apa? Kerana BMC ini memberikan anda satu langkah ataupun keperluan untuk mendapatkan idea dan mendapatkan target yang diperlukan untuk memastikan perniagaan anda berjalan dengan lancar dan juga mencapai objektifnya. Okey, itu adalah kenapa para usahawan itu sangat-sangat memerlukan BMC, iaitu Business Model Canvas. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada elemen-elemen yang ada di dalam BMC. Apakah elemen-elemen yang perlu ada di dalam BMC tersebut? Seperti mana yang saya bagi tahu tadi, kita dapat 9 elemen ataupun kadang-kadang dipanggil sebagai blok di dalam business model Canvas. 9 blok ini kita akan rangkakan di dalam satu kertas yang mana ianya akan melibatkan kepada penilaian kepada rakan utama, key partnership. Yang kedua adalah what are the activities yang kita akan lakukan, aktiviti utama. Yang ketiga adalah tawaran nilai
Yang keempat adalah apakah sumber utama perniagaan tersebut. Yang kelima, bagaimanakah hubungan pelanggan, bagaimana kita nak wujudkan hubungan pelanggan yang lebih efektif dan efisien. Apakah saluran yang akan digunakan, channel yang kita akan gunakan untuk market kita punya perniagaan. Yang ketujuh adalah segmen pelanggan. Kita nak target kepada pelanggan dari segi umur ke, dari segi pendapatan and so on. What are the cost structure involved? Yang ke-8 adalah struktur cost dan yang ke-9 adalah aliran pendapatan. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama adalah rakan utama. Okey, apa yang dimaksudkan dengan rakan utama ini adalah siapakah sebenarnya pihak yang terlibat dalam penghasilan produk dan siapakah pihak yang terlibat dalam menggerakkan perniagaan secara tidak langsung. Okey, so daripada yang menghasilkan produk dan yang menggerakkan perniagaan itu, kerjasama mereka ini akan memberi satu impak kepada pengeluaran produk. Dan ini dikenali sebagai outsourcer syarikat. Okey, contohnya rakan utama adalah pembekal, okey, rakan kongsi, freelancer. Okey, those are the contoh-contoh rakan utama yang mana perniagaan you ni anda kena tentukan siapakah sebenarnya pihak yang perlu terlibat dekat dalam perniagaan tersebut. Okey? Yang kedua adalah aktiviti utama. Okey? Aktiviti utama ini adalah segala proses aktiviti yang dilakukan oleh syarikat bermula daripada pembuatan sehinggalah kepada pemasaran produk tersebut. Okey? Contohnya proses penyelidikan, proses pemasaran, okey? Macam mana kita nak memasarkan produk ataupun servis kita, adakah perlu melakukan research and development kepada produk yang kita akan keluarkan. Okey, itu adalah aktiviti utama yang perlu ada dekat dalam BMC. Okey? Yang ketiga adalah tawaran nilai. Okey? Tawaran nilai ni maksudnya adalah nilai apa yang perlu ada pada produk anda. Nilai apa? Nilai apa yang perlu ada dalam produk anda tetapi tidak ada dalam produk pesaing. Dan ianya menjadi satu tarikan kepada pengguna untuk membeli produk anda. Contohnya harga yang berpatutan, inovasi daripada produk yang sedia ada, okay? Servis ataupun produk tersebut mudah dikendalikan dan mempunyai jenama yang kukuh dalam pasaran. Itu antara contoh-contoh tawaran nilai yang perlu ada bila mana anda ingin merangka perniagaan anda. Okey. Yang keempat adalah sumber utama, key resources. Okey, apakah sumber yang diperlukan dalam perniagaan anda? Okey, contohnya bekalan bahan mentah, tenaga kerja, peralatan. Bila kita bercakap berkenaan dengan production, kita nak mengeluarkan sesuatu produk, mengeluarkan satu produk, sumber yang perlu kita ada adalah dari segi bahan mentahnya dan juga siapakah yang akan mengendalikan bahan mentah tersebut untuk menjadi finished product. Okay? So bahan mentah, tenaga kerja yang diperlukan, peralatan yang diperlukan untuk memastikan produk kita tu memenuhi keperluan pengguna kita. Okay. Yang seterusnya adalah hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan ini penting untuk memastikan perniagaan itu ada komunikasi antara peniaga dan juga pelanggan. Okay. Yang mana peniaga dan pelanggan ini perlu mengekalkan hubungan yang baik. Ada good engagement. Okay. Untuk memastikan perniagaan kita sentiasa going concern dan juga relevant in the market. Okay, bila kita ada hubungan yang baik dengan ataupun engagement yang baik dengan kita punya pelanggan, so kita akan dapat maklum balas
sama ada pelanggan tersebut berpuas hati ataupun tidak dengan produk ataupun servis yang kita tawarkan. Okey? Yang keenam adalah saluran. Okey, saluran ini lebih kepada bagaimana anda mempromosikan produk ataupun servis anda. Okey, dengan menggunakan platform apa? Adakah menggunakan digital marketing? Adakah menggunakan komunikasi media? Okey, so terdapat banyak cara ataupun saluran-saluran yang kita boleh gunakan untuk mempromosikan produk tersebut. Lebih kepada marketing punya channel. Okey? Right. Maksudnya macam mana kita nak pastikan pelanggan kita ni dapat tahu berkenaan dengan kita punya produk ataupun servis yang kita tawarkan. Okey? Yang seterusnya adalah customer segment ataupun segmen pelanggan. Segmen pelanggan ni kita kena tahu siapa sebenarnya yang kita target. Pengguna apa yang kita target dalam perniagaan kita. Golongan mana yang kita sasarkan untuk membeli produk kita. Okey? Siapakah yang berpotensi untuk membeli produk ataupun servis kita? So, bila kita dah tahu macam mana sebenarnya kita nak react untuk menarik minat pelanggan kita tu untuk membeli produk kita. Perkara ini penting supaya kita boleh memfokuskan kepada pemasaran, kepada setiap golongan yang berpotensi itu. Okey? Mungkin cara untuk kita market kita punya produk kepada pelanggan-pelanggan yang muda, lain caranya. Kepada pelanggan-pelanggan yang lebih berumur, lain caranya. So, kita kena menentukan siapakah targeted pelanggan kita. Siapakah yang akan menggunakan produk kita? Siapakah yang akan membeli produk ataupun servis kita? So itu segmen pelanggan. Yang ke-8 adalah struktur kos. Dalam memastikan perniagaan kita ini going concern, perniagaan kita ini relevant in the market, kita kena memastikan berapakah kos, kita kena calculate berapakah kos yang dikeluarkan dalam menghasilkan sesuatu produk ataupun perkhidmatan kita tu. So sebagai seorang peniaga, sebagai seorang usahawan, anda perlu mengenal pasti apakah kos-kos yang terlibat supaya pendapatan syarikat itu dapat dioptimumkan sepenuhnya. So, bila saya kata ianya dapat dioptimumkan sepenuhnya, bermaksud kos-kos yang tidak penting boleh dikurangkan ataupun dihapuskan. So, serta kos yang boleh dijimatkan bagi memastikan keuntungan perniagaan itu bertambah. So, bila nak menentukan kos sesuatu produk, ada 3 perkara yang mesti kita ambil kira, iaitu dari segi bahan mentahnya, tenaga kerjanya dan juga perbelanjaannya. So, perbelanjaan ini ada beberapa perbelanjaan yang sebenarnya kita boleh kurangkan ataupun kita boleh jimatkan ataupun kita boleh hapuskan terus untuk memastikan kita dapat mengoptimalkan kita punya keuntungan syarikat. Contoh-contohnya adalah dari segi bil electricity, utility bill, sewa bangunan, sewa gaji pekerja and so on. Itu adalah structure cost. Dan yang terakhir adalah dari segi aliran pendapatan. Aliran pendapatan ini adalah pendapatan yang perlu what are the customer really willing to pay. So macam mana kita nak generate pendapatan daripada bisnes kita? Hasil jualan perniagaan kita.
income yang kita dapat itu, kita perlu target, kita perlu ada jangkaan kepada aliran pendapatan yang kita kena buat. Okay, macam mana kita nak memastikan perniagaan kita ni boleh make money daripada setiap customer yang kita dah tetapkan. Daripada segmen pelanggan tadi tu, macam mana kita nak memastikan adanya ataupun wujudnya aliran pendapatan ke dalam kita punya perniagaan. Okay, so itulah elemen-elemen yang perlu anda tahu untuk menggunakan business model Canvas. Okay, ada 9 elemen, 9 blok. Elemen-elemen ataupun blok di dalam BMC yang anda sebagai usahawan perlu fahami dan perlu dianalisa. Okay, alright. So, seterusnya adalah, so dari segi kesimpulan yang boleh saya simpulkan adalah sebagai seorang usahawan, anda hendaklah merancang perniagaan anda supaya anda lebih fokus dengan perjalanan bisnes tersebut. Jika tidak, anda tidak tahu, anda tidak fokus kepada perniagaan dan objektif perniagaan itu tidak akan tercapai. Merancang perniagaan di atas kertas juga penting walaupun nampak seperti old school, tetapi ianya akan memberikan kesan yang jelas dari segi matlamat dan juga proses secara menyeluruh kepada perniagaan yang akan dijalankan, especially kepada langkah permulaan dalam perniagaan. Dan last but not least, if you fail to plan, you plan to fail. So, itu sahaja daripada saya untuk modul pertama. InsyaAllah anda akan belajar lebih spesifik untuk dalam modul-modul yang seterusnya di mana kami akan mengexplainkan setiap blok itu menggunakan contoh-contoh untuk premium fruity block. Thank you and Assalamualaikum.